Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua fans-fans Harimau Malaya. Kita bertemu lagi dalam program dengan muka comel ni untuk Kasih Parap. Ini adalah program khas di mana kita dengarkan suara-suara fans. Suara-suara mengenai isu-isu terkini. Tapi semuanya daripada fans. Mungkin ada fans tu yang ada pengalaman dalam sukan, ada pengalaman dalam pengurusan, tapi dia akan bersuara atas kapasiti fans. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya minta kerjasama anda semua untuk terus layari kami punya website di www.harimaumalaya.com.my, juga subscribe YouTube channel ni dan juga banyak lagi media sosial kami, Facebook, Twitter, IG, TikTok, semua ada. Follow, kalau boleh tekan loceng sekali supaya tak terlepas sebarang konten kami selepas ini. Okey. Hari ini saya bersama dengan seorang fans tegar. Dia antara orang-orang juga yang menjumpai atau mengasaskan, susah nak dapat ayat tu, mengasaskan Ultracell dan juga bekas atlet dan masih lagi aktif dengan acara triathlon dan Ironman. Yeah, maknanya orangnya hebat ni. Dia mesti bentuk badan pun tengok unggul dan tak macam saya ni kemang-kemang ni. Okey, kita bersama dengan Arif. Silakan Arif. Sihat Arif? Alhamdulillah sihat. Okey. Alhamdulillah. So macam mana sekarang, dekat mana, dari mana kita bersiaran ni Arif? Okey, saya sekarang di office di Bandar Tasik Selatan. Okey, bersiaran daripada tempat kerja saya ni. Okey, Arif, kita nak mulakan kita punya program kali ni. Kita banyak berkisar tentang isu olahraga lah. Sebab dia orang isu sekarang ni baru naik tentang allowance dipotong, tak cukup makan. Jadi sebelum kita dengar pendapat daripada Arif, boleh tak kita bagi penonton-penonton kenal siapa Arif sebenarnya? Boleh, silakan cerita tentang diri Arif dulu. Okey, nama saya Arif Bilal. Kalau di media sosial ramai panggil saya Awif ataupun siapa yang kenalan saya di Twitter dia panggil saya cikgu. Okey. Sebab saya dulu bekas guru 10 tahun. Bekas guru mengajar sukan dan IT. Okey. Sekarang saya bekerja di agensi kerajaan, so masih aktif bersukan lagi. Dari segi penglibatan sukan tu bermula dengan pernah jadi perenang, pernah jadi cyclist juga kan? Boleh ceritakan sikit Arif? Okey, kalau dari zaman muda saya aktif dalam berenang. Saya berenang sejak kecil, saya mewakili kelab, lepas tu saya mewakili state, Negeri Melaka, lepas tu ada juga saya main handball sekejap, Malaysia sekejap, tapi handball tak ke mana, so saya stop. Sukan yang saya main selain tu basketball, banyaklah saya main basketball, bola. Sekarang dah tua ni main sukan yang orang tua boleh main lah, cycling, running, swimming, triathlon lah. Kalau siapa yang tahu kan, dia 3 jenis sukan. Wow, so dengan background tu maknanya Arif ni bukan setakat satu jenis sukan je, macam-macam dia main sampai wakil Malaysia bola baling kat. Wow, hebat. Okay, so kita nak tanya juga, bila saya ternampak sebenarnya dalam IG dari Twitter Arif, antara perbualan dengan pengguna Twitter yang lain lah berkenaan dengan allowance ni. So sebelum kita tanya pendapat tentang perselisihan tu, bukan perselisihan, maksudnya perbezaan pendapat tu, apa yang Arif faham tentang allowance daripada MSN untuk atlet-atlet, ataupun Arif nak ceritakan pengalaman Arif masa dapat allowance dulu macam mana, dia punya kadar ke macam mana, boleh tak cerita sikit? Okey, allowance ni kan sebab saya faham MSN ni dia dapat allowance pun duit dana tu daripada kerajaan. So MSN ni dia kata sebab COVID ni dia kekurangan pertandingan, kekurangan penaja. So dia terpaksa, apa yang saya faham lah, saya baca daripada news semua, daripada interview diorang semua, dia cakap sebab penaja ni dia nak tengok pertandingan dia jalankan. So dia nak sponsor, dia nak ada billboard, dia nak dia tu dia punya penaja. So saya faham lah, so mereka nak kurangkan allowance kepada mengikut prestasi. So maknanya dia kalau pingat emas tu dia akan dapat lebih, pingat perak dia dapat sekian-sekian, gangsa sekian-sekian. So dia dah tak nak bagi macam dulu, mereka akan bagi 2,000, dia pukul rata 2,000 semua atlet dapat. Sekarang dia ada bagi, kalau yang saya tahu dia akan bagi macam, kalau untuk Sukan Asia emas akan dapat 2,000, perak dan gangsa sama 800. So senior 800, untuk atlet parapis dan 500. So dia berbeza ikut jenis sukan. Kalau macam Sukan Asia atau Sukan Commonwealth, atlet yang pernah menang emas dia akan dapat allowance dalam 4,500.
perak 4,000, gangsa 3,500. Kalau untuk atlet Olimpik yang pernah menang emas, which is kita tak pernah menang emas, dia akan dapat 7,500. Kalau perak dalam 4,000, kalau atlet yang pernah dapat gangsa 6,000 sebulan. Macam tu lah yang saya faham. Sebab dia nak buat supaya saya tahu objektif tu, visi tu bagus sebab dia nak supaya atlet berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai target yang ditetapkan. So macam dia cakap, kalau kau nak allowance, kau kena buat betul-betul. Saya boleh kata saya setuju dan tidak setuju. Okey, kita belum nak masuk ke situ dulu. Masa Arif dulu pernah merasa dapat allowance tak? Maksudnya masa Arif berkecimpung aktif dulu. Masa zaman saya tu 20 tahun lepas, dia tak ada allowance macam sekarang ni. Dah setakat 300 macam tu. Sebab dia team. Yang masa zaman tu allowance yang banyak untuk yang sukan individu. I see. Dan so, sebenarnya waktu tu dia allowance dia daripada persatuan saja. Faham. Okey, kalau ikut pengetahuan Arif lah kan, dia setakat yang allowance tu allowance lah. Dia ada bonus-bonus benefit tambahan ke atlet-atlet dapat untuk support? Dia bonus tambahan, contohnya macam atlet memang akan dapat banyak jugalah kebonusan. Contohnya kalau SEA Games tak banyak. Biasanya kalau SEA Games kalau menang biasalah kan government akan bagi. Dia berubah-ubah ikut kadang-kadang akan berubah. Macam SEA Games mungkin dapat 10,000 kalau dia menang emas lah kan. Kadang-kadang ada yang pihak penaja swasta tu yang berhati dia akan bagi lagi. Tapi yang selalunya tinggi tu bila menang Sukan Asia, Sukan Commonwealth atau Olimpik. Macam kalau semua tahu kan, siapa menang emas kita akan dapat 1 juta. Itu 1 juta imbuhan daripada insentif sukan negara. Tetapi private kebanyakan akan bagi juga. Dia akan bagi rumah ke, akan bagi kereta, itu imbuhan untuk atlet. Tapi which is kita nak ke tahap itu memang sangat susah. Okay, so kita dah dapat gambaran dah tentang allowance, benefit, bonus tu kan. Okay, so kita masuk ke isu perbezaan pendapat tu. Okay, kalau tadi Arif kata ada part yang Arif setuju, ada part yang Arif tak setuju. Boleh tak kita masuk ke arah tu? Okay, part yang saya setuju, okay. Okay, sukan ni ada banyak jenis sukan. Okay, bila kita nak cakap saya setuju tu kalau sukan tu yang jenis boleh survive kat Malaysia. Macam saya cakap sukan bola sepak. Contohnya sukan bola sepak dia ada liga profesional sendiri. Dia ada bergaji dengan kelab, dia ada pertandingan, so dia ada sponsorship penaja. So kalau dia tak ada allowance, contohnya dia boleh survive. Saya tak pasti sukan-sukan lain. Saya akan cakap daripada segi sukan yang saya main. Contohnya sukan saya main, cycling. Contohnya kalau dia dapat allowance 800 tu, lepas tu dia nak meneruskan kehidupan sebagai orang biasa dekat, contohlah macam saya tinggal dekat Lembah Kelang, susah kan, boleh tak hidup? Saya panggil apa, Firdaus, saya boleh tak hidup 800 di Lembah Kelang? Agak mustahil lah, bujang pun susah. Bujang pun susah. Walaupun mereka cakap MSN bagi tempat dan tempat tinggal, tapi kalau orang tu dah berkahwin kan, dia tak selesa nak tinggal di situ. Dia pasti nak tinggal dengan anak bini dia. Itulah saya cakap, bagi saya susah. Dan kalau 800 tu, dia terpaksa melakukan pekerjaan lain. Okay, MSN cakap ada atlet begini dia guru, ada atlet begini dia kerani. Itu adalah inisiatif syarikat swasta. Atlet sendiri dan syarikat swasta. Kalau kita tengok memang pemain hoki kita ada kerja bank, ada pemain hoki, kita boleh tahu itu inisiatif. Biasanya ada yang kerja bank semua, dia ambil atlet tu. So nanti kalau atlet tu dah pension, atlet tu secure job. Sebab jadi atlet negara ni masa depan tak secure. Saya cakap betul tak secure. Kecuali you famous. Macam Chong Wei ke Nikolovic, you famous tak apa. Tapi you tak famous, tak ada masa depan. Itu saya cakap. Kebanyakan atlet sama ada dia bersara, dia jadi coach. Tapi takkan semua nak jadi coach kan. So lambatkan jurulatih. Memang tak secure tu yang kadang-kadang kalau kita tengok syarikat swasta ni banyak ambil atlet sebagai dia punya staff. So atlet tu boleh fokus kerja dia orang, berlatih, tapi ini sentam dia dapat nak sumbang sikit kepada syarikat. Tapi saya nak cakap kalau yang atlet, setengah atlet dia tak dapat tawaran daripada syarikat tu, macam dia nak survive. Sebab saya nak cakap, contoh saya tak bagi bola sepak, saya bagi cycling. Macam saya cakap, yang saya main sukan berbasikal atau lari, duration training 1 hari 5 jam atau 8 jam. Okay, pagi, session pagi 4 jam, lepas tu tengah rehat pergi gym, petang lagi 4 jam. So waktu bila yang dia nak buat, contohnya kalau dia nak cek kerja, waktu bila yang dia nak kerja part time, nak support hidup dia. Saya nak cakap dari segi situ, macam mana dia nak support hidup dia.
Betul lah. Kalau sukan lain saya tak pastilah. Sukan lain yang mungkin duration, ada setengah sukan duration training dia sikit. Kalau sukan lain saya tak main tu, saya tak nak dekat sebab saya tak ada dalam sukan lain. Mungkin ada sukan lain yang duration training dia 1 hari 2-3 jam mungkin boleh bekerja. Saya cakap dari segi yang saya main sahaja kan. Itulah. Tapi itu di bawah hujah yang Arif kata tak setujulah dengan pemotongan allowance kan. Kalau yang Tang setuju pula, Tang mana? Tang setuju, okey. Macam sukan-sukan yang kita tengok diorang boleh survive kat Malaysia, yang diorang ada konsisten, ada tournament. Contoh badminton kan, saya bagi yang sukan popular. Macam saya cakap lah, bola sepak, diorang ada tournament, diorang beraktif sepanjang tahun. Kalau saya nak bagi contoh sukan lain, yang saya tak main jugalah kan, macam sukan olahraga, dia bukannya tournament dia sediakan wang tunai, betul tak? Bukannya tournament dia setiap minggu, setiap bulan dia tunai. Badminton kalau dari segi sukan amatur pun dia boleh dapat wang tunai dari segi situ. Sebab kita banyak kat Malaysia ni, sukan kita belum tahap dikendalikan sebagai profesional. Sebab saya faham, penaja pun tak nak buat sebab budaya kat Malaysia ni, kita bukan budaya sukan. Kalau buat satu sukan pun, semua orang nak tengok. Tak berbanding macam kat overseas, apa jenis sukan kalau kita tengok boleh penuh kan. Kat Malaysia ni bukan. Kalau kita nak cakap bola sepak pula tunggu semi final atau final baru penuh. Sebab itu kita boleh tengok banyak-banyak sukan pun, contohlah macam Liga TMB kita, Liga TMB pula, Liga Hoki kita sendiri kan, Liga Peletun Razak kan, walaupun konsisten ada juga 1 tahun, tapi Liga dia tak ada berjalan sepanjang tahun, dia beberapa bulan dan tak ada penonton, betul tak? Betul. Kalau kita buat kejohanan olahraga kebangsaan pun tak ada penonton. Tak ada penonton, macam mana penaja nak sediakan wang tunai? Macam berbanding di overseas, contohnya okey, Kenapa Aziz Zuhur ni dia berhijrah ke Australia? Kalau tengok YouTube dia cakap sebab every week ada tournament. Every week ada hadiah wang tunai disediakan. Kalau dia tak dapat menang apa ke, dia boleh kejar hadiah yang every week dia tournament. Hadiah yang disediakan $1,000 Australia dollar, 2,000, 3,000. Begitu saya cakap kat Malaysia ni kita tak dapat cari sukan lain kan, yang kita ada banyak jenis sukan berpuluh, beratus. Tahu semuanya tak boleh dijalankan sebagai profesional sebab pokoknya kita bukan budaya, rakyat kita bukan budaya sukan. Okey, pandangan Arif lah kan sebagai peminat sukan. Kenapa budaya kat luar tu yang support semua jenis sukan tu tak boleh bawa kat Malaysia? Adakah sebab marketingnya kurang ataupun sebab kita lebih fokus kepada benda-benda hal-hal lain lah, maksudnya dari hal ekonomi, hal kerja, macam mana? Tak tahu lah, ni pandangan saya, dia merangkumi semua jenis kan. Dari satu segi ekonomi, dari satu dari segi buying power, money power. Contoh mungkin rakyat Malaysia macam saya tak pernah duduk overseas, tapi kita ada sahabat yang pernah kerja overseas. Contoh kan, dia kerja kat overseas. Kawan-kawan saya juga, dia kerja kat overseas, dia buat part time dia. 1 minggu dia dah boleh beli kereta, contoh so mereka ada waktu terluang untuk menengok semua, untuk tonton sukan-sukan lain. Macam kita mungkin kita perlu kerja keras untuk dapat duit. Tu bagi saya lah kan, pandangan saya kan. So, okay, kita balik pada isu ni lah, allowance ni kan tadi kan. Ada saya baca komen dalam yang bahagian Twitter tu, dia kata sepatutnya sekarang sukan ni, persatuan-persatuan ni dah tak perlu harapkan dana kerajaan dah. Diorang dah kena berdiri sendiri dah. So, bila ada pemotongan ke, penambahan ke, diorang tak terjejas. Tapi balik pada apa yang Arif cakap tu, benda tu tak praktikal lah untuk kat Malaysia kan. Sebab sukan tu sendiri tak dapat support daripada masyarakat kan. Jadi dengan isu orang kata macam tu, sukan perlu berdiri sendiri, Arif rasa macam mana? Berbalik ke saya cakap tadi, dia ikut jenis sukan. Okey, macam contoh, macam zaman saya pernah, macam saya aktif triathlon. So, tak dapat sangat sokongan daripada kerajaan sukan ni. So, persatuan sendiri yang akan keluarkan dana untuk dia. Persatuan sendiri yang akan cari duit. Itu bagi saya baguslah, persatuan sendiri. Tapi kalau persatuan sendiri pun, ialah berapa banyak yang mereka boleh cari duit kan. Dan contohnya setengah jenis sukan ni peminat dia pun tak ramai. Tapi bila kita hantar sukan contohnya di peringkat ASEAN atau Asia, kalau kita boleh tak, kita nak semua jenis sukan menang, betul tak? Tapi dan kebanyakan sukan-sukan yang kita nak menang ni, rakyatnya minat atau pelibatan rakyat Malaysia yang dalam sukan tu sangat kurang. So dari segi itu saya faham susah sangat nak dapat penaja atau tajaan. Itulah susah mereka nak bergerak. Maksudnya sukan-sukan yang tak dapat
perhatian sangat ni sebenarnya mereka dah lama dah berdiri sendiri, betul? Dia orang dah cari dana sendiri dah. Cuma kalau ada publicity yang lebih, dia orang boleh dapat lebih ke? Betul tak macam tu? Yes, kalau kita tengok banyak sukan yang okey, mereka dah lama berdiri sendiri, hantar atlet-atlet tu banyak guna duit sendiri. Banyaklah jenis sukan dan ada yang perform, ada yang tidak. Kita sebenarnya banyak je. Tapi kalau yalah, kita faham kadang-kadang yang pergi sendiri, berdiri sendiri ni yang berjaya. Tapi bila dah berjaya, ada pihak-pihak badan tertentu yang claim itu semua atas usaha dia. Benda tu berlaku kan? So, betul berlaku. Benda tu berlaku macam sukan cycling sebelum ni kan, sebelum Azizul naik macam ni. Sebelum tu Persatuan Sukan Berbasis Terengganu lah yang berusaha nak naikkan. Dia begitulah. So bila dah menang ni, dia ramailah cuba nak claim, oh ni atlet kami ni macam tu lah. Tu lumrah kat Malaysia ni kan. Faham. Okay, so kalau Arif lah sebagai fans, apa yang harapan mungkin antara kerjasama MSN dengan pihak Persatuan Sukan, atlet sendiri, apa yang boleh untuk membentuk satu kelompok yang lebih positif lah dengan semuanya happy-happy. Maksudnya persatuan happy, atlet happy, apa yang kita boleh buat sekarang, Arif rasa? Okay. Saya nak cakap bagi pihak sukan lain pun saya tak tahu. Tapi saya cakap Elo ni kaji dulu sebelum putus, sebab kita ni pun di zaman pandemik semua struggle. Semua masing-masing struggle. So kalau dia potong pun saya cakap mungkin kena cari solusi situasi menang-menang lah. Atlet pun okey, MSN okey, persatuan pun okey. Kita kena, tak adalah nanti kalau potong pun semua terbeban sebab saya tahu ada atlet ni memang langsung dah tak ada kerja lain. Dia hidup dia 100% dia fokus untuk negara. So bila potong ni dia terpaksa lah buat. Kebanyakannya atlet olahraga yang macam tu ya? Yes, kebanyakan atlet olahraga begitu. Memang kita tengok atlet olahraga ni, saya cakap kalau you tengok training Usain Bolt kat YouTube dia tunjuk dokumentari dia training setiap hari untuk berlari dengan kelajuan event dia hanya 10 saat saja. Tapi duration dia yang dia habiskan untuk satu hari sepanjang hari, daripada pagi sampai petang. So saya cakap kalau dia dapat 800 tu, dia nak survive, dia terpaksa buat kerja part time. Tak ada kerja part time yang dia boleh buat sebab dia balik mesti dia penat. Sebab seorang atlet ni dia perlukan recovery time yang sangat tinggi berbanding orang biasa. Dia tidur 5 jam esok pagi, tak boleh. Dia mesti kena tidur sekurang-kurangnya 7 atau 8 jam. Rehat tu paling penting supaya dia boleh bangun esok buat rutin yang sama balik. So kalau saya rasa dengan pemotongan macam ni sukarlah. Tapi itulah saya cakap, dia kena cari situasi mana-mana yang tak membebankan MSN, yang tak membebankan atlet. Arif rasa kalaulah one day lah MSN decide untuk ubah structure allowance tu. Okay, dia bagi satu amount yang selesa untuk atlet, contoh sebulan 3,000. So dah tak perlu nak fikir kerja lain. Ada kejaminan yang atlet ni prestasinya akan melonjak? Okey, kalau dia bagi untuk 3,000 jaminan atlet melonjak tu, dia boleh jadi atlet tu okey, lagi motivate untuk berlatih, atau akan dia tengok atlet tu dia, atau dia buatkan atlet tu dia macam dah kada selesa. Okeylah, tak apalah kan, aku tak perform pun aku dapat 3,000 juga kan. Itu kita kena tengok kat individu mentality. Takut kalau yang tak ada mentality juara tu, dia cakap tak apalah, aku layan pun aku dapat 3,000. Dia takut juga dia akan jadi macam tu. Tapi kalau atlet tu dia memang ada mentality je, tak apa, aku nak lebih. Sebab dia dah cakap dah, kalau 3,000 allowance tu akan lagi lebih. Sebab sekarang dia pukul rata 2,000 semua orang dapat. Sebenarnya tu kita kena tengok kat individu. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Okay, so saya rasa untuk kasih parab kali ni, sesi kita berakhir di sini. Soalan kita pun semua dah tanya. Alhamdulillah dapat jawapan yang sangat memberangsangkan daripada Arif. Terima kasih Arif sebab sudi luangkan masa walaupun tengah sibuk busy outstation tu kan. Sudi juga. So saya ucapkan terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okay. Assalamualaikum Arif. Salam.